Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Koni Lauran Komarlag, pensyarah kesusastraan Melayu Komunikatif dari Pusat Tingkatan 6 SMK Liwanak Penampang, akan membentangkan bahan inovasi saya yang bertajuk Tekmens Prokon. Tekmens Prokon ataupun singkatan kepada teknik menjawab soalan pro kontra ini merupakan sebuah bahan inovasi tentang teknik mudah untuk menjawab soalan bincangkan. Bahan ini dipersembahkan dalam kad imbas dan kad jawapan yang menggunakan kata kunci sebagai formula dan mengandung 5 unsur dalam jawapan. Objektif bahan inovasi ini adalah untuk pertama, memberi gambaran mudah dan sistematik tentang teknik menjawab. Kedua, meningkatkan kemahiran menjawab pelajar. Ketiga, meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan. Dan yang keempat, menyediakan bahan bantu belajar untuk guru dan pelajar. Kumpulan sasaran terdiri daripada sejumlah 16 orang pelajar STPM 2019 Pusat Tingkatan 6 SMK Liwanak Penampang yang mengambil subjek kesusastraan Melayu Komunikatif. 12 orang adalah pelajar perempuan manakala 4 orang lagi adalah lelaki. Latar belakang penghasilan bahan inovasi ini adalah bertitik tolak daripada refleksi PDPC lepas. Apabila guru mendapati pelajar tidak menguasai kemahiran menjawab soalan berbentuk perbincangan. Hal ini dapat dilihat menerusi skrip jawapan pelajar, di mana pelajar memperoleh markah yang rendah kerana tidak mengemukakan huraian pro dan huraian kontra bagi fakta yang dikemukakan. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar tidak mahir menjawab soalan kerana gagal mengemukakan huraian pro dan huraian kontra yang merupakan unsur wajib di dalam soalan berbentuk bincangkan. Kelebihan bahan inovasi ini adalah bahan ini sebenarnya adalah sifar kos kerana hanya menggunakan bahan-bahan terpakai. Selain itu, bahan ini juga mudah akses kerana bentuknya yang terdiri daripada kad imbas dan kad jawapan di mana pelajar boleh membawanya ke mana-mana untuk belajar di mana-mana dan pada bila-bila masa. Selain itu, bahan ini juga mudah difahami dengan adanya penggunaan kata kunci untuk setiap unsur. Dan yang paling penting, bahan inovasi ini berjaya mengatasi masalah yang dihadapi pelajar, iaitu belajar berjaya menguasai teknik menjawab. Dalam hal ini, isu yang ditangani oleh bahan inovasi ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman teknik menjawab pelajar yang dapat dilihat menerusi penguasaan mereka dalam menjawab soalan melalui pencapaian markah pelajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemahiran menjawab pelajar di mana pelajar mampu menghasilkan fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil yang merupakan elemen wajib yang perlu ada di dalam jawapan bagi soalan bincangkan. Dan tentunya dengan tingkatnya kemahiran menjawab ini, maka prestasi pelajar juga turut meningkat. Dan yang keempat, bahan ini juga telah berjaya mempelbagaikan bahan bantu belajar bukan sahaja untuk kegunaan guru tetapi juga untuk kegunaan pelajar khususnya. Huraian inovasi. Seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan bahan inovasi ini adalah bahan-bahan terpakai ataupun bahan-bahan sedia ada. Antaranya ialah kertas warna, gunting, gam dan sedikit hiasan yang akan digunakan dalam bahan. Manakala bahan yang dihasilkan ialah 2 kad, iaitu yang pertama kad imbas dan yang kedua kad jawapan. Intipati Tekmens Prokon terdiri daripada 2 unsur, iaitu standard pembelajaran dan standard prestasi yang dipermudahkan dengan penggunaan kata kunci. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana bahan ini digunakan dan diterangkan kepada pelajar. Saya menjelaskan kepada pelajar bahawa dalam standard pembelajaran ada 5 unsur yang perlu ada dalam jawapan soalan bincangkan, iaitu fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Fakta adalah bergantung kepada kata tugas soalan. Huraian pro merupakan kepentingan kepada fakta, manakala huraian kontra adalah ramalan kesan jika fakta tidak diamalkan. Jadi sebenarnya huraian pro dan huraian kontra adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang perlu dimiliki oleh pelajar. Manakala contoh
Dalam bahagian contoh, pelajar perlu mengemukakan watak dan peristiwa yang menyokong fakta berdasarkan karya kajian. Dan di akhir sekali pada perenggan isi, simpulkanlah fakta itu tadi dengan menggunakan penanda kesimpulan, cadangan dan harapan. Setiap standard pembelajaran ini ditandai dengan penggunaan kata kunci. Misalnya kalau fakta ini adalah bergantung kepada kata soalan, skop soalan. Misalnya kalau soalan itu menanyakan tentang nilai yang terdapat dalam sesebuah karya, maka pelajar perlulah menggunakan kata kunci nilai. Okey, kemudian huraian pro. Huraian pro ini seperti yang kita telah ketahui merupakan kepentingan fakta. Oleh sebab kepentingan fakta, kata kunci yang digunakan adalah penting agar. Okey, kemudian huraian kontra yang merupakan ramalan kesan jika fakta tidak diamalkan, pelajar boleh guna kata kunci sekiranya pasti. Okey, sekiranya pasti, manakala untuk contoh, pelajar perlu kemukakan watak dan peristiwa, maka kata kuncinya ialah contohnya watak. Okey, kemukakanlah watak. Bagi kesimpulan kecil, okey, dia punya kata kunci ialah jelasnya haruslah agar. Artinya, penanda kesimpulan di sini ialah perkataan jelasnya. Cadangan itu ditandai dengan perkataan haruslah dan harapan itu ditandai dengan perkataan agar. Maka inilah kata kunci yang akan memudahkan pemahaman pelajar tentang bagaimana mereka akan mempersembahkan jawapan mereka untuk soalan kata tugas bincangkan dengan berdasarkan 5 unsur itu tadi, iaitu fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Baik, sekarang kita lihat bagaimana standard pembelajaran ini diterjemahkan ke bentuk standard prestasi, iaitu ayat jawapan lengkap dengan memasukkan kata kunci yang telah diberikan sebentar tadi. Katakan soalan ini adalah nilai-nilai kemanusiaan, bincangkan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam watak Tuan Syekh Alam Dirimba berdasarkan hikayat Pelanduk Jenaka. Jadi oleh sebab soalan itu meminta tentang nilai, maka di dalam fakta pelajar perlu menggunakan perkataan nilai dan sambunglah dengan apa nilai yang ditemukan pada watak Tuan Syekh Alam Dirimba. Misalnya nilai berani. Baik, huraian pro ialah tentang kepentingan fakta, menggunakan penting agar, kata kunci penting agar, maka ayat lengkapnya untuk standard prestasi. Nilai berani penting dijadikan amalan dalam kehidupan agar melahirkan insan yang tidak gentar berdepan cabaran. Itu adalah kepentingan fakta. Huraian kontra yang merupakan ramalan kesan sekiranya fakta tidak diamalkan yang menggunakan kata kunci sekiranya pasti. Sekiranya nilai berani tidak diamalkan dalam kehidupan, pastinya seseorang itu akan gentar berdepan cabaran. Ini ramalan. Baik, dalam ayat keempat, dalam standard pembelajaran yang keempat, iaitu contoh, standard prestasinya, contohnya Tuan Syekh Alam Dirimba, itu watak, berani berdepan dengan raksasa yang menganiaya penduduk rimba walaupun tubuhnya jauh lebih kecil daripada raksasa, sedangkan badak, harimau dan seladang melarikan diri apabila didatangi raksasa. Ini adalah contoh peristiwa yang menunjukkan watak yang menjadi contoh itu, yaitu Tuan Syekh Alam Dirimba, seorang yang berani. Kemudian pada unsur yang kelima, kesimpulan kecil yang berupa penegasan idea yang ditandai dengan penanda kesimpulan jelaslah, cadangan haruslah, harapan agar, maka standard prestasinya akan menjadi seperti ini. Jelaslah, sikap berani haruslah diamalkan oleh setiap insan agar dapat mengatasi permasalahan hidup demi hidup yang lebih harmoni. Maka inilah yang kita katakan bagaimana standard pembelajaran ini diterjemahkan ke bentuk standard prestasi dengan penggunaan kata kunci untuk setiap standard pembelajaran. Cara bahan ini digunakan ialah terlebih dahulu seperti biasa guru akan mengedarkan bahan ini kepada setiap pelajar. Kemudian di langkah kedua, guru akan meminta pelajar membandingkan kad imbas dengan kad jawapan. Kad imbas dia cuma ada standard prestasi,
kata kunci dan serba sedikit tentang cara bagaimana mengembangkan isi pada standard prestasi. Tetapi dalam kad jawapan, pelajar akan melihat bagaimana standard pembelajaran itu dikembangkan menjadi sebuah standard prestasi untuk menghasilkan sebuah jawapan lengkap untuk satu isi. Di langkah ketiga, guru akan menguji bahan ini dengan mengemukakan satu soalan kepada pelajar untuk dijawab. Kemudian pelajar pada langkah keempat akan membentangkan hasil perbincangan ataupun dapatan mereka setelah menggunakan bahan ini. Dan yang kelima, guru memperkukuhkan pemahaman pelajar dengan menerangkan kembali jawapan bagi soalan yang telah dikemukakan itu tadi. Setelah memberikan kad imbas dan kad jawapan kepada pelajar, guru akan meminta pelajar itu terlebih dahulu untuk meneliti kad imbas. Lihat kad imbas, apa 5 perkara yang perlu ada di dalam kad imbas dalam standard pembelajaran. Apa 5 perkara? Iaitu fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Setelah itu, guru akan meminta pelajar lihat apakah kata kunci untuk setiap 5 unsur tersebut. Apa kata kunci fakta? Apa kata kunci huraian pro? Apa kata kunci huraian kontra? Apa kata kunci contoh? Dan apa kata kunci untuk kesimpulan kecil? Setelah itu, setelah pelajar memahami konsep yang terdapat di dalam kad imbas, guru akan mengemukakan satu soalan mudah kepada pelajar dan meminta pelajar untuk membina standard prestasi berdasarkan kad imbas yang telah mereka lihat tadi. Bina sebuah kerangka jawapan. Kerangka jawapan itu adalah dalam bentuk standard prestasi. Perlu ada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Tidak perlu buat dalam jawapan lengkap, cukup dalam bentuk kerangka. Setelah kerangka itu dihasilkan, pelajar seterusnya diminta untuk meneliti jawapan lengkap dalam standard pembelajaran, iaitu dalam standard prestasi yang terdapat dalam kad jawapan. Dalam kad jawapan ini, pelajar akan meneliti bagaimana ayat itu diolah dengan memastikan bahawa kata kunci yang perlu ada dalam setiap elemen itu dimasukkan. Baik, setelah pelajar meneliti kad jawapan, maka berdasarkan kerangka jawapan yang telah mereka hasilkan ini, pelajar akan memindahkan kerangka isi ini kepada bentuk jawapan lengkap, itu dalam bentuk standard prestasi. Maka terhasillah sebuah jawapan lengkap dalam bentuk ayat yang berperenggan yang terdiri daripada fakta, huraian pro, huraian kontra dan juga contoh. Keberkesanan bahan dapat dilihat dengan peningkatan kemahiran menjawab pelajar, respon positif pelajar dan peningkatan prestasi pelajar dalam peperiksaan, termasuklah peperiksaan awam. Peningkatan kemahiran menjawab pelajar dapat dilihat melalui perubahan pencapaian markah pelajar sebelum dan selepas bahan ini digunakan. Jika sebelumnya pelajar tidak mengemukakan huraian pro dan huraian kontra fakta, tidak mahir menjawab soalan dan memperoleh markah yang rendah, iaitu 5/25 markah, tetapi setelah bahan ini diperkenalkan, pelajar berjaya mengemukakan huraian pro dan huraian kontra fakta, mahir dalam menjawab soalan dan memperoleh markah maksimum 24/25 markah. Antara respon positif pelajar terhadap penggunaan bahan inovasi Beckman Spokane ini ialah rata-rata pelajar mengatakan bahawa bahan ini mudah difahami, memudahkan mereka dalam menyusun idea, menjimatkan masa mereka dalam menjawab soalan dan yang paling penting dapat meningkatkan kemahiran menjawab mereka. Yang ketiga, bahan ini juga berkesan dalam meningkatkan prestasi pelajar. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan grade purata pelajar ketika ujian pra, ujian pos, peperiksaan STPM semester 1 dan STPM semester 2. Ketika ujian pra dijalankan, pelajar mencapai 2.20, grade puratanya 2.20, meningkat kepada 2.35 ketika ujian pos, meningkat lagi kepada 2.75 ketika peperiksaan STPM semester 1 dan melonjak kepada 3.10 ketika STPM semester 2.
Pada tahun ini juga, keputusan keseluruhan subjek kesusastraan Melayu Komunikatif adalah 100% lulus kerana pelajar telah didedahkan dengan penggunaan teknik menjawab segmen Sprokon. Bahan ini sangat berpotensi luas untuk disebarluaskan kerana selain untuk subjek kesusastraan Melayu Komunikatif, bahan ini sangat sesuai digunakan untuk subjek pengajian am dan sejarah. Selain itu, bahan ini juga telah memenangi anugerah inovasi di peringkat negeri dan antarabangsa pada tahun 2020 dan anugerah kajian tindakan pada tahun 2019. Bahan ini juga turut dikongsikan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Berikut dikongsikan gambar-gambar tentang pencapaian dan perkongsian bahan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Saksikan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang. Sekian dan terima kasih.